diterbitkan buku yang dinamakan Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati. Merupakan buku yang ditulis oleh ustaz muda, seorang ustaz muda yang bernama Muhammad Saleh bin Abdul Razak, yang sekarang ini sedang berkhidmat sebagai imam di Masjid At-Taqwa, Taman Tun Dr. Ismail. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi hadir pada malam ini. Dan untuk itu kita mulakan sesi perbincangan kita berhubung dengan buku Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati. Buku setebal 307 muka surat dan mengandungi 25 bab. Tebal ya buku ni Ustaz. Tebal sikit. Diterbitkan oleh syarikat Telaga Biru. Diterbitkan oleh Telaga Biru. Sudah pun berada di pasaran. Mungkin boleh Ustaz terangkan sedikit keistimewaan buku ini. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada Encik Nik Roski Iman, yang mana apa keistimewaan buku Sehingga Terpahat di Hati, Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati. Alhamdulillah, dengan terbitnya buku ni memberi satu kepelbagaian untuk sedian pembaca untuk menelaah buku-buku, dan yang mana buku ini adalah fokus pada motivasi dan formula mudah menghafal Al-Quran. Apa beza buku ni berbanding dengan buku-buku yang lain? Ya, banyak buku menghafal Quran sekarang di pasaran. Alhamdulillah, semakin bercambahlah ilmu untuk sama-sama kita tatap. Yang membezakan buku saya dengan buku-buku penulis yang lain yang hebat, yang pertama ialah buku ini membincangkan secara menyeluruh, yang mana perbincangan yang diadaptasikan daripada formula-formula yang saya kutip berdasarkan formula-formula daripada para ulama, pengalaman-pengalaman cendekiawan dahulu dan kini yang sentiasa menghafal Al-Quran, dan juga kajian-kajian saintifik yang mana kita gabung jalinkan untuk untuk menghidangkan kepada penulis suatu formula yang berkesan. Yang kedua tentang masalah, bagaimana masalah hafazan Al-Quran, bagaimana nak atasi. Kita cari penyakit dan kita sediakan ubat yang bagi para pembaca untuk mengetahui bagaimana untuk kita menerapkan Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati. Seterusnya, di dalam formula buku Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati ini, penulis saya sendiri telah membahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama formula asas, yang mana dibincangkan secara terperinci persiapan-persiapan, kemestian, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi ahli Al-Quran. Itu yang pertama yang mesti dilalui oleh sesiapa sahaja yang menghafal Al-Quran. Yang kedua, formula pemantapan, yang mana formula pemantapan lebih pada teknik-teknik yang memudahkan dan membantu pembaca dan mereka yang menghafal Al-Quran untuk lebih mudah dan lebih memantapkan lagi hafazan mereka. Inilah yang suatu berbeza dengan buku-buku yang berada di pasaran. Segelintirnya menawarkan kepada pembaca tentang teknikal sahaja. Sedangkan persiapan asas itulah yang lebih penting. Yang kita nak hasilkan orang yang hafal Quran adalah hamilul Quran, hamalatul Quran, qari'ul Quran, sahibul Quran, yang mana diberi keistimewaan yang penting di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahawasanya apa perlu lagi sekarang ni kita hafal Quran. Sebab Quran pun senang didapati, bahkan dengan adanya teknologi sekarang ni, ada iPad dan sebagainya, klik saja dah kita boleh tengok Quran kat situ. Macam mana Ustaz melihat ni hukum ataupun pandangan yang sebegitu dalam menghafal Al-Quran ni? Okey, soalan yang bagus untuk kita mengetahui kenapa kita perlu hafal Quran.
Ya. Okey, kenapa kita perlu hafal Quran? Pertama sekali, sedangkan berada di pasaran dan di komputer, tekan saja kita dapat. Tapi kita perlu juga mengetahui bahawa kita hafal Quran adalah satu tanda kita cinta kasih pada Al-Quran. Bila kita sayang pada agama Islam, sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa tanda dia? Ya. Bila kita sayang seseorang, kita akan sentiasa menyebut-nyebut. Kita akan sentiasa mendengar dan kita akan sentiasa mengingati. Kadang-kadang kalau kita cinta pada seorang, kadang-kadang terbawa ke dalam mimpi. Macam tu jugalah dengan hafal Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu hafal Quran juga untuk diri kita. Untuk kita rasa ketenangan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, kita akan rasa tenang. Zikir yang paling afdal adalah Al-Quranul Karim. Yang ketiga, kita juga perlu menghafal Quran sebab di dalam hati dan fikiran kita adalah suatu tempat yang paling selamat, yang paling terpelihara daripada sebarang gangguan, dan orang tak boleh paksa kita untuk kita melupakan Al-Quran. Itulah tempat yang paling selamat untuk kita simpan Al-Quran. Sebab itulah kalau kita lihat kepada sejarah, yang apabila keganasan yang dilakukan oleh Rusia, Al-Quran dihapuskan, Al-Quran dibakar, dan bagaimana pada hari ini negara-negara yang pernah dijajah oleh Rusia bangkit. Mereka bangkit disebabkan ada para hufaz yang menjadikan longkang-longkang, parit-parit, gua-gua sebagai tempat pembelajaran Al-Quran, sehinggalah Al-Quran dapat dikekalkan. Itu dalam satu sudut. Yang seterusnya, kita orang beriman, Al-Quranul Karim menyatakan bahawa ban huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Orang yang beriman, orang yang berilmu adalah orang yang di dalam hatinya mempunyai ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebab itulah dalam kita menghafal Al-Quran, kita menjadi untuk menimba ilmu tak dapat lari daripada Al-Quran. Satu perkara yang saya nak tarik para pendengar, yang mana Al-Imam Muhammad Al-Qasim Al-Khallab menyatakan bahawa al-ihtifazu bima fi sadri rajul awla min darsi daftarihi wa harfun tahfazuhu bi qalbika anfa'u laka min alfi hadithin fi dafatirika. Okey, menghafal ni di dalam hati, dalam dada seseorang itu lebih baik, lebih aula, lebih utama daripada dia mempelajari di buku-buku. Kerana apa? Wahafu tahfazuhu, satu huruf yang dia hafal, yang kamu hafal dalam hati kamu lebih manfaat bagi kamu daripada kamu menghafal, daripada kamu membaca ribuan hadis yang terdapat dalam buku. Itulah pentingnya kita menghafal Al-Quran. Sekalipun wujud mashaf-mashaf yang tak terkira lah, yang wujud di masjid-masjid dan di serata tempat. Pada pendengar yang baru bersama kita sekarang ini bersama dalam Dunia Buku, membicarakan sebuah buku berjudul Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati, karangan Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Razak, yang diterbitkan oleh syarikat Telaga Biru. Baik Ustaz, soalan seterusnya, bagaimana Ustaz membawa pendekatan dalam buku ini dan mesej yang Ustaz ingin sampaikan dalam buku Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati ini? Pendekatan yang sebagaimana yang cuba ditonjolkan dalam buku ini? Buku yang setebal 300 lebih muka surat ini saya sampaikan mesej matlamat sehingga Al-Quran terpahat di hati. Bagaimana? Salah satunya dengan menghafal Al-Quran. Jadi dalam buku ini saya bahagikan kepada 4 bahagian utama. Yang mana bahagian pertama, sentuhan hati dengan Al-Quran. Mengajak para pembaca untuk mengenali Al-Quran secara lebih dekat, mengetahui mukjizat-mukjizat yang mana pelbagai golongan orang yang buta huruf, yang cacat penglihatan, yang ajam bukan Arab pun boleh mampu menghafal Al-Quran. Yang kedua, bagaimana kehidupan seorang Al-Hafiz, orang hafal Quran, kedudukan mereka di sisi agama, bagaimana untuk menyuntik motivasi para pembaca untuk terus menghafal Quran. Di samping itu saya bangkitkan soal sejarah-sejarah yang mana di Al-Quran dipelihara sejak bermula daripada Lauh Mahfuz lagi, sehinggalah proses penurunan Al-Quranul Karim ke dunia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, dan sehinggalah ke hari ini, untuk sama-sama kita suntik bahawa menghafal Al-Quran itu adalah suatu keperluan dan kita adalah
salah seorang daripada penghafal Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana saya kemukakan pada bahagian pertama tadi, soalan yang pertama tadi tentang formula asas. Bahagian kedua, formula asas yang mana suatu formula wajib untuk menjadikan penghafaz Quran sebagai ahlul Quran. Sebagaimana kita sentiasa dengar dalam radio Aikin sendiri, satu hadis yang berbunyi, innalillahi ahlina minan nas hum ahlul Quran wa ahlullahi wa khassatuh. Sesungguhnya Allah mempunyai ahlinya daripada manusia. Mereka siapa mereka? Adalah ahlul Quran. Yang mana kita nak lahirkan suatu generasi Al-Quran yang mendalami Al-Quran. Kita takut mereka hafal Quran tapi mereka mengingkari Al-Quran. Sebagaimana suatu pesanan yang perlu kita fikirkan daripada Anas bin Malik, rubbata lil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa ramai orang yang hafal Quran, yang baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat mereka. Itu yang bahagian yang pertamanya. Seterusnya pada bahagian yang ketiga, saya hidangkan pada pembaca tentang formula pemantapan. Bagaimana untuk cemerlang, bagaimana untuk memudahkan, bagaimana untuk kekal lama hafazan tersebut dalam ingatan kita. Yang mana kita perlu akui bahawa kadang-kadang benda itu mudah, tetapi disebabkan salah teknik, salah formula menyebabkan sesuatu yang sukar. Cik ni sebagaimana kita buka pintu lah. Kalau betul kuncinya dengan pintu tersebut, insya-Allah dengan senangnya. Tetapi apabila kunci tersebut tidak bertepatan dengan pintu, nescaya benda itu adalah suatu benda yang sukar. Itu bahagian yang ketiga. Seterusnya bahagian yang keempat tentang masalah orang hafal Quran. Hafal, lupa. Kita hidangkan pada pembaca dengan tajuk tidak melupakan Al-Quran. Saya hidangkan bagaimana fenomena hafal Al-Quran menyebabkan lupa. Kenapa seseorang hafal Quran kemudian lupa? Ini dibahaskan secara terperinci dari sudut psikologi dan pendidikan yang saya lakukan secara ringkas untuk sama-sama kita tahu sebab dan akhirnya kita rawat dia. Bagaimana sudut Al-Quranul Karim, bagaimana sudut saintifik, psikologi dan juga apa dia ayat-ayat, doa-doa serta zikir untuk kita mantapkan hafazan kita. Itulah. Cantik sekali ya. Saya rasa setakat yang saya jumpa ni belum ada buku yang agak komprehensif seperti ini yang ditulis untuk orang yang menghafal. Tahniah saya ucapkan. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut Ustaz ya, kita nak hafal Quran ni kena ada minat. Itu satu benda penting. Kita dapati ramai bapa memaksa anak dia pergi sekolah tahfiz ya, hantar tahfiz sana, hantar tahfiz sana sini, tapi akhirnya mereka tidak keluar sebagai seorang hafiz sebab kadang-kadang anak tu tak minat. Yang minatnya ialah ibu bapa yang minat. Ibu bapa yang nak suruh anak dia tu bergelar al-hafiz dan sebagainya. Bagaimana kita nak suburkan minat untuk hafal Quran tu Ustaz? Okey. Bagaimana kita nak suburkan minat menghafal Quran? Pertama sekali, seorang ibu bapa, kemungkinan ada ibu bapa yang hafal Quran dan ada juga ibu bapa yang tak hafal Quran. Tapi ibu bapa sama ada hafal Quran atau tak menghafal Quran tidak menghalang untuk melahirkan anak-anaknya yang menghafal Quran. Cuma bagaimana? Caranya, pertama sekali kita jadikan kita sebagai ibu bapa sebagai role model. Sekiranya kita tak mampu untuk hafal Quran secara 30 juzuk, tapi kita tunjukkan minat kita, cara kita bermuamalah dengan Al-Quran. Wujudkan suasana persekitaran rumah kita sebagai rumah Al-Quran. Yang mana sentiasa kedengaran sama ada bacaan kita sendiri Al-Quran ataupun kita pasang radio-radio ataupun kaset-kaset hafal bacaan Al-Quran yang mana secara tak langsung memberi satu sentikan pada anak-anak kita untuk hafal Quran. Itu tugas kita sebagai ibu bapa lah. Yang kedua, bagaimana ibu bapa yang nak anaknya hafal Quran ataupun remaja-remaja atau kanak-kanak dengar siaran pada malam ini untuk hafal Quran juga. Pertama sekali kita kena tahu kelebihan Al-Quran. Sebab itulah dalam buku saya hidangkan kelebihan kelebihan Al-Quran. Kenapa kita perlu hafal Quran? Tak hafal benda lain, tak hafal hadis ke, kita utamakan Al-Quran. Kan tak hafal hadis, syair-syair ataupun kata-kata punjangga. Yang kedua, saya hidangkan kelebihan hafal Al-Quran. Apa lebihnya hafal Quran? Yang ketiga,
apa kelebihan bergelar sebagai hamalatul Quran, sahibul Quran, ahlul Quran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab itulah untuk saya sebutkan semua kelebihan-kelebihan disebabkan masa yang kesuntukan, saya ambil beberapa perkara. Pertama sekali, kita hafal Quran untuk jaga diri kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah la yu'adzibu qalban wa'al Quran." Okey, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab suatu hati yang sentiasa menghafal, yang menjaga Al-Quranul Karim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Itu yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang kedua, kehidupan kita bukan setakat di dunia tapi di akhirat nanti. Bagaimana kedudukan kita di akhirat nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Iqra' wartil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pada hari akhirat nanti kita akan diperintahkan, bacalah dan naiklah ke tingkatan dan bacalah Al-Quran sebagaimana kamu baca di dunia dahulu. Sesungguhnya kamu hari ini, kedudukan kamu bergantung kepada akhir ayat yang kamu baca. Itu kedudukan kita. Sebab itulah kita perlu persiapkan diri kita, bukan setakat bijak sini tapi bijaksana di akhirat nanti. Itu untuk kita yang perlu motivasi minat kita untuk hafal Quran. Yang ketiga, saya nak tekankan kepada para pendengar bahawa kita hafal Quran adalah suatu hadiah kepada ibu bapa kita. Mak ayah kita yang lahirkan kita, membesarkan kita, apa pengorbanan yang dilakukan oleh ibu bapa kita tak terbalas. Bagaimana untuk kita balas? Sebab itulah saya bawa para pendengar untuk menghayati satu hadis, "Man qara'al Quran wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamati tajan min nuri dawihi mithlu dawi syamsi wa yaksa walidayhi hullatani la yaqumu bihima ad-dunya fayaqulani bima kusaina fayaqalu bi akhdhi waladuka al-Quran." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan sahih menurut syarat Muslim. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, bagi dia di akhirat nanti ada satu mahkota. Yang mana mahkota ni cahayanya lebih hebat, lebih cantik daripada cahaya matahari. Itu untuk diri dia. Untuk mak ayah dia, dipakaikan suatu pakaian kemuliaan, yang mana pakaian ini tak pernah tergambar oleh manusia di dunia. Maka ibu bapa pun bila dapat pakaian tersebut macam mempersoal, terpinga-pinga, kenapa, atas dasar apa saya dapat pakaian ni, pakaian yang hebat ni? Maka para malaikat pun menjawab, bi akhdi waladuka Al-Quran, disebabkan kamu ajar anak kamu tentang Al-Quran. Sebab itulah salah satu cara kita nak balas budi mak ayah kita dengan kita hafal Quran, untuk kita hadiahkan mak ayah kita pakaian yang hebat pada akhirat nanti. Hadiah yang paling menarik untuk ayah kita. Paling istimewa, ya. Paling istimewa. Baik, kita pergi lagi lebih lanjut pada buku yang Ustaz sebutkan ini, ya. Buku Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati. Bagaimana Ustaz? Mungkin Ustaz boleh ceritakan langkah pertama lah untuk kita menghafal Quran ini. Mungkin dari segi merancang bagaimana kaedah yang sesuai dan mungkin waktunya yang sesuai dalam masa yang ringkas inilah, ya. Kita tidak punya masa yang panjang, kerana pendengar yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut kena dapatkan buku ini, buku Sehingga Terpahat Al-Quran di Hati ini, yang boleh berada di pasaran, tapi secara ringkas, dengan masa yang terbatas. Kita nak cerita 307 muka surat dalam masa setengah jam tidak mungkin, ya Ustaz, ya. Ya, betul. Secara ringkasnya bagaimana kita merancang untuk menghafal Al-Quran, langkah pertamanya, waktu sesuainya dan seumpamanya. Sila teruskan Ustaz. Okey. Langkah pertama untuk kita hafal Quran, pertama sekali kita tanya diri kita, nak hafal atau tak nak? Nak atau tak nak? Sebab itu kunci untuk kita hafal Quran. Sebagaimana Al-Junaid bin Muhammad menyatakan bahawa alaikum bihifzil himmah fa inna hifzul himmah muqaddimatul asya'. Kamu kena jaga keinginan kamu, keazaman kamu. Sungguhnya dengan kamu jaga keinginan kamu adalah muqaddimah, permulaan bagi setiap suatu pekerjaan. Itu yang pertama. Bila kita nak keazaman kita, bila ada azam, maknanya kita kumpul
tenaga kita, kekuatan dalaman kita, menyebabkan kita jadi bersemangat dan untuk bergerak. Itu antara langkah pertama. Yang tak boleh tidak, yang tak dapat tidak ialah dengan mendapatkan buku sehingga Al-Quran terperhati di hati. Bagaimana formula-formula dia. Seterusnya mencari guru untuk sama-sama membimbing kita untuk hafal Quran. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itu sudut langkah pertama. Bagaimana kita nak rancang? Pertama sekali kita kena tahu potensi diri kita. Bagaimana kekuatan diri kita dalam sesuatu ayat, satu baris, berapa lama yang diri kita mampu hafal. Sebab itulah kita dapat mengenali diri kita. Apabila kita dapat kenali diri kita, kita boleh buat perancangan berdasarkan kemampuan kita. Supaya apa? Supaya perancangan tersebut adalah realiti dan dapat kita laksanakan. Kalau kita lihat pada hakikatnya, kalaulah kita mampu menghafal ayat Al-Quran Al-Karim, satu ayat sehari, dalam masa 17 tahun, 7 bulan, 9 hari, kita akan khatam Al-Quran. Itu satu ayat. 17 tahun ya? 17 tahun. Kalau satu ayat. Yasin, Sadaqallahul Azim. Bagi contohnya lah. Okey. Kalau 5 ayat, kita menghabiskan masa 3 tahun, 6 bulan. Kalau 10 ayat, 1 tahun, 9 bulan. Itu berdasarkan ayat yang kita ada. Kalau kita setengah halaman sahaja, kita akan menghabiskan masa 3 tahun, 4 bulan, 24 hari. Kalau satu halaman, setahun, 8 bulan, 12 hari. Tapi benda ni merujuk pada diri kita, kekuatan diri kita lah. Sejauh mana ya? Sejauh mana. Kalau kita hafal 3 ayat, sehari kita dapat mampu dalam masa 5 tahun. Kita dapat hafal Al-Quran Al-Karim. Dengan istiqamah lah. Dengan istiqamah. Istiqamah adalah kunci utama. Kita tak nak lah hangat-hangat tai ayam. Hari pertama, bersemangat, ya Allah, satu muka surat, tapi rasa letih, menyebabkan kita berhenti di tengah jalan. Sebab itulah Rasulullah SAW mengingatkan kita, iklafu minal a'mal ma tutiqun. Melakukanlah amal itu berdasarkan kemampuan kamu. Takut apa? Takut kita bersemangat lebih. Menyebabkan kita down, jemu dan sebagainya lah. Okey, bila pula kita nak hafal Quran ni? Masa mana? Para ulama telah beri kepada kita. Setengah orang cakap, saya tak ada masa lah untuk hafal Quran. Masa ada tu tak, kita yang menentukan. Kalau kita wujudkan masa untuk hafal Quran, masa itu akan wujud. Tapi kalau kita tak wujudkan masa untuk hafal Quran, masa itu tak akan wujud untuk selama-lamanya. Macam orang wujudkan masa nak tengok bola lah. Macam itulah. Sehingga kan pukul 3 pagi sanggup untuk tengok bola, sekalipun tak kira mulai. Dia boleh wujudkan masa tu. Dia boleh wujudkan masa. Sebab itu nak atau tak nak kunci dia. Tapi bagaimanapun para ulama memberikan panduan masa yang paling terbaik untuk kita hafal Quran. Sebagai contoh, waktu malam, waktu sahur sebelum subuh, dan juga waktu selepas subuh. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ayat Al-Quran Al-Karim dan pengalaman para ulama. Itulah antaranya sebagaimana ditekankan oleh Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhal muzammil wa tilal Quran tartila, dalam ayat tersebut 2/3 malam. Kena baca Quran. Baca Quran. Kenapa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Kerana pada malam ni dia lebih beri kesan yang maksimum dan juga tepat apa yang kita nak hajati lah. Ada pandangan yang mengatakan nak hafal tu macam Ustaz sebut, satu ayat satu hari, 17 tahun hafal akhirnya 5 ayat. Dia kata nak hafal tu mungkin mudah. Bolehlah buat 5 ayat satu hari dan sebagainya tu. Tapi nak maintain, nak kekalkan tu, supaya tak lupa. Ayat yang hafal tu tak lupa. Itu yang masalah dia. Kita boleh hafal yang baru, tetapi yang lama tu kita lupa. Macam mana tu Ustaz? Adakah buku ini boleh membantu mengatasi masalahnya Ustaz? Okey. InsyaAllah buku ini sebagaimana bahagian terakhir, saya hidangkan kepada para pembaca tentang fenomena lupa Al-Quran. Sebab lupa setiap sesuatu adalah ada sebab dia. Ada sebab dan musabab. Dan sebab dan musabab itu ada cara penyelesaian. Sebab itulah antara benda-benda yang menyukarkan seseorang yang tak nak hafal Quran. Sebahagian menyatakan bahawa saya tak nak hafal Quran, takut lupa nanti. Kalau lupa nanti, dosa. Menyebabkan dah peringkat awal dah tak nak hafal Quran tu. Yang punya masalah. Untuk orang yang berfikiran macam ni, saya nak bawa satu analogi. Kita makan, kemudian kita akan lapar. Apakah selepas kita makan ni,
kita akan lapar. Apakah dengan sebab lepas makan kita lapar, kita akan takut untuk makan? Okey, justru lapar, makan lama akan lapar. Okey, hafaz kalau dibiarkan akan lupa. Macam tu lah. Untuk sentiasa kenyang, sentiasa makan. Itulah. Untuk sentiasa ingat, perlu sentiasa membaca lah. Sebab itulah dalam hafal Quran sekalipun istiqamah perlu. Dan kita tak nafikanlah untuk hafal Quran setengah kita menghadapi kesukaran. Payah ustaz nak hafal Quran. Saya ni dah berumur, saya ni dah pelbagai masalah yang dilontarkan. Kadang-kadang saya tak tahulah ustaz, tak ada, saya cuba usaha tapi tak berjaya. Macam mana ustaz? Pertama sekali kita perlu terima hakikat bahawa untuk yang pertama, yes, dia susah, sukar, tapi ada tempoh dia. Tapi selepas kita melalui tempoh tersebut, dia akan senang. Saya nak para pendengar hayati kata-kata Imam Harith bin Usamah, yang mana beliau menyatakan bahawa kullu ya'in afgharat fihi syai'an fa innahu yadhiqu illa al-qalb. Okey, setiap bekas ni apabila masuk sesuatu, dia penuh sesuatu, dia akan sempit. Kecuali hati. Hati berbeza. Fa innahu kullama afghara fihi ittasa'a. Setiap kali dimasukkan sesuatu, dia akan semakin meluas. Sebab itulah kalau para ulama yang lain menyatakan bahawa kadang-kadang nak hafal Quran ni seumpama kita tolak sesuatu daripada celah-celah. Peringkat pertama susah untuk, sebab celah kecil barang yang besar. Tapi kita tekan akhir sekali sehinggalah celah tersebut menjadi besar. Bila jadi besar, sumbatlah, lontarlah apa sekalipun, dia akan jalan sahaja. Itulah antara benda-benda yang perlu kita istiqamah. Jangan mudah mengalah. Okey, sebahagian kita mudah mengalah sebabkan kesukaran. Kesukaran ada tempoh dan hadnya. Selepas kita melalui tempoh tersebut, kita akan menghadapi melalui kemudahan dan kesenangan. Dan akhir sekali natijahnya kesenangan selama-lamanya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ustaz ni pengalaman hafal Quran berapa lama ustaz? Mungkin boleh kongsikan dengan pendengar kita. Okey. Ya. Alhamdulillah, saya dikurniakan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghafal Quran 30 juzuk ini, yang mana secara tidak formal. Saya bermula daripada sekolah menengah lagi lah, tapi secara tak formal lah. Sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendirilah, tasmid dengan kawan-kawan, dengan ustaz, secara keinginan sendiri. Yang formal saya melanjutkan pelajaran di Ma'had Tahfiz, di Ma'had Tahfiz Majlis Agama Islam Kelantan, yang mana di bawah naungan Darul Quran, diploma JAKIM. Memang di situlah saya mendapat tarbiyah, pendidikan dan tunjuk ajar secara formal daripada guru saya semua, seperti Ustaz Abdul Bari bin Abdullah, yang mana banyak mendidik, yang menyebabkan saya perkara yang suka menjadi sesuatu yang mudah. Dan alhamdulillah dengan keizinan Allah, dengan bantuan guru, doa mak ayah, dapat saya bergelar Al-Hafiz. Alhamdulillah. Jadi pengalaman ustaz memang kesukaran tu ada ya dalam kita hafal Quran. Bagaimana ustaz melihat pula ke orang dewasa lah? Orang ustaz ni muda lagi. Berapa umur ustaz ni? Sekarang tahun ni 26. Muda lagi. Senang nak hafal Quran. Kalau macam orang ustaz macam saya dah 40 lebih dah nak hafal Quran. Macam mana ustaz ni? Rasa mustahil ke ataupun ada harapan lagi lah? Mungkin para pendengar kita yang berkongsi hasrat macam saya nak hafal Quran 30 juzuk. Hafal Quran kecil-kecil apa surah pilihan tu mungkin boleh lah. Nak hafal 30 juzuk ni macam mana agaknya? Kau tak ada harapan kot no? InsyaAllah, sebagaimana saya nyatakan tadi, nak atau tak nak. Okay, kemungkinan kita melihat sebuah bangunan hebat, ya Allah Akbar, bertingkat-tingkat, tapi kita jangan lupa asasnya adalah satu bongkah batu yang dibina, disusun-susun terbina yang sebuah bangunan yang tinggi. Sebab itulah dalam kita hafal Quran sekalipun, kalau kena tengok, ya Allah, Al-Quranul Karim beratus muka surat, mampukah aku nak hafal ni? Kita berbicara dengan sendiri dalam hati kita. Tapi sebenarnya kita mulakan bagaimana Cik Usman menyatakan tadi, kita mulakan dengan surah-surah yang pilihan, surah familiar dengan kita, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, Sajadah, Al-Mulk. Kita mulakan. Yes, daripada satu dia akan menghasilkan 2, 3 dan 4 untuk seterusnya. Tak mustahil.
Yang penting kita nak atau tak nak. Yang kedua, kita sekiranya kita untuk menghafal Quran ni perlu keinginan. Yang kedua, usaha yang istiqamah. Sebagaimana yang kita maklum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Subhanahu taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 40 tahun. Sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil masa 23 tahun untuk menghafal Al-Quran. Dan Rasulullah adalah orang yang paling mantap, paling hidup Al-Quran dia, bukan sekat di hati tapi di dalam perjalanan hidup, perbuatan dia. Sebab itu satu benda yang tak mustahil. Kunci dia nak atau tak nak. InsyaAllah. Maknanya dia tidak ada kaedah khusus untuk orang muda, orang tua. Dia tidak ada. Dia atas keinginan dia sendiri. Itu juga keinginan. Yang kedua, saya nak mengambil satu cerita yang mana Imam Al-Bukhari tatkala ditanya oleh murid-muridnya, sahabatnya, guru-gurunya tentang kepintaran cekap untuk menghafal ilmu-ilmu. Para sahabat pun bertanya kepada Imam Al-Bukhari, apa ada ubat ke, ada penawar, ada pil apa nak makan ni untuk saya mudah hafal ni. Okey. Formula mudah daripada Imam Al-Bukhari, dia jawab nahmatur rajul wa muda wa matun nazar. Keinginan seorang lelaki. Yang kedua, wa muda wa matun nazar, sentiasa lihat, sentiasa dengan Quran, berdampingan Al-Quran. Sebab itulah setengah kita merintih, Ustaz, saya ni daripada kecil lagi Ustaz baca Yasin, sehingga umur saya sekarang ni yang 60 lah, yang 70, tapi tak ingat-ingat Ustaz. Tak nak apa-apa. Kenapa tu kan? Kemungkinan pada kecil malam Jumaat kat masjid sentiasa baca istiqamah tu, tapi tak boleh hafal, tapi tak dapat hafal juga. Kenapa tu? Okey. Pertama sekali, kalau kita berbalik kepada kenapa kita tak dapat hafal, pertama sekali tujuan kita untuk baca, bukan untuk nak hafal. Dan dalam keadaan kita tak siapkan diri kita, mental kita, hati kita untuk menghafal. Itu kesilapan kita. Kalaulah kita katakan satu minggu kita ambil satu ayat, InsyaAllah dalam masa tempoh tertentu, walaupun satu ayat satu minggu Yasin yang kita baca malam Jumaat tu di kebanyakan tempat, okey, InsyaAllah tak mustahil untuk kita hafal Al-Quran. Hafal Yasin dan seterusnya tak mustahil untuk kita hafal Al-Quran. Okey. Baik, satu lagi Ustaz. Sekarang ni banyak juga kita tengok dalam akhbar, kita dapati pelajar-pelajar tahfiz, hatta yang sudah bergelar hufaz, tetapi ada terlibat dengan pelbagai masalah sosial dan sebagainya. Sedangkan mereka inilah yang kita harapkan menjadi role model lah dalam masyarakat kita. Macam mana Ustaz melihat pandangan itulah? Komen sikit. Okey. Kita akui kedudukan para sahibul Quran, qari'ul Quran, hamalatul Quran, pelbagai nama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedudukan yang tinggi. Pertama sekali kita perlu sedari bahawa sesiapa sahaja, termasuklah orang menghafal Quran, adalah seorang manusia biasa yang mana tak lari daripada kesilapan dan kesalahan. Yes. Namun perkara ni kita tak boleh nak biarkan. Kalau mereka lagi menyimpang daripada Al-Quran, menyimpang daripada apa yang mereka hafal, tapi kita kembalikan mereka. Okey. Untuk remaja-remaja ataupun mereka yang menghafal Quran, mereka akan jadi role model. Tapi terlibat juga dengan masalah gejala sosial. Pertama sekali, kesilapan mereka dalam meletakkan matlamat mereka menghafal Quran. Kita perlu sedari bahawa kita hafal Quran bukan sekadar untuk kita ingat dan baca di lidah kita dan ingat di fikiran kita. Bukan itu. Tapi benda menghafal Quran ni adalah lebih jauh untuk kita aplikasikan, untuk kita sebarkan. Yang penting matlamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Sayyidatina Aisyah ditanya oleh para sahabat, apakah akhlak Rasulullah? Sayyidatina Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah kana khuluqu Al-Quran. Sebab Al-Quran ni perlu dihidupkan. Kita ingin melihat orang hafal Quran hidup berjalan dengan Al-Quran. Dan bagi buku sehingga Al-Quran terpahat di hati,
menghidangkan formula asas untuk mengembalikan, untuk mengingatkan, untuk tazkirah kembali para hufaz, orang hafal Quran tentang kenapa mereka hafal Quran. Sebab itulah saya antara formula-formula dan buku ini saya bentangkan tentang menghargai nilai hafal Al-Quran. Kita hargai usaha kita dan pilihan Allah SWT menjadikan kita sebagai orang hafal Quran. Satu anugerah yang mahal. Yang kedua, formulanya juga adalah tentang kefahaman yang sahih, betul tentang Al-Quran. Bagaimana kita berinteraksi Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana kita beramal dengan Al-Quran. Adalah salah satu formula menghafal Al-Quran. Yang seterusnya, bagaimana kita akhlak kita dengan Al-Quran. Akhlak kita dengan masyarakat, dengan ibu bapa, dengan guru dibincangkan secara terperinci untuk para hufaz mengambil iktibar. Dan seterusnya, untuk salah satu formula untuk kekal kita menghafal Al-Quran ialah meninggalkan dosa. Sebab dosa, bagaimana Imam Malik menyatakan bahawa dosa adalah suatu benda yang gelap, dan Al-Quran adalah cahaya. Cahaya dan kegelapan tak akan dapat bersatu untuk selama-lamanya. Sebab itulah kita menyuruh pada para hufaz, sebab mereka menjadi ikon dan menjadi contoh, diberi suatu tempat yang tinggi oleh Islam dan masyarakat. Justru kita letakkan diri kita di tempat yang betul, pada masa yang betul, dengan menunjukkan akhlak yang terbaik lah. Baik Ustaz, akhir sekali sebelum kita bersurai, berpisah untuk majlis Dunia Buku pada malam ini, mungkin Ustaz ada harapan apa-apa yang ingin dikongsikan kepada pendengar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali, sehingga Al-Quran terpahat di hati, dihidangkan kepada para pembaca untuk sama-sama kita hayati, untuk sama-sama saya menambah ilmu dan untuk saya sampaikan pada para pendengar sekalian. Yang kedua, untuk kita menghafal Al-Quran, tak dapat tidak saya ingin tekankan sekali lagi, kuatkan keinginan kita untuk hafal Al-Quran. Tak mustahil kita adalah salah seorang daripada penghafal Al-Quran. Kadang-kadang kita takut untuk hafal Al-Quran, kita takut gagal untuk hafal Al-Quran. Perlu kita ingat bahawa kegagalan bukan musuh utama kita, tetapi musuh utama kita adalah ragu-ragu. Aku boleh hafal ke tak? Berjaya ke tak? Kerana bila kita ragu-ragu, kita akan gagal buat selama-lamanya. Yang ketiga, untuk kita pembaca dan pendengar sekalian yang akan menghafal Al-Quran, saya yakin para pendengar akan menghafal Al-Quran, berhati-hati dengan kata-kata akan datang. Tak apalah, saya akan hafal esoklah. Tak apa, sibuk sikit minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ramai orang yang tertipu dengan kata-kata akan datang. Dan sebab itulah, bila kita nak mulakan hafal Quran sekarang, mulakan walaupun satu ayat, itu tak mustahil. Dan harapan yang terbesar daripada saya untuk para pendengar dan para pembaca buku Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati ialah, saya doakan kepada Allah SWT mampu membantu saya, mampu membantu para pendengar dan pembaca sekalian untuk lebih dekat, untuk lebih bermesra dengan Al-Quranul Karim. Dan saya harap buku ini menjadi salah satu panduan para pembaca untuk mencapai cita-cita mereka dalam menghafal Al-Quran, khususnya menjadi Ahlul Quran, yang mana satu golongan yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya, para pembaca, pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bolehlah mendapatkan buku-buku ini, buku Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati, di kedai berhampiran, yang mana kita sebagaimana maklum, buku Laga Biru terdapat di banyak kedai-kedai di pasaran, terutama jadi MPH popular dan Storm Reader ada menjualnya. Baik. Terima kasih banyak Ustaz atas kesudian untuk bersama kita pada malam ini dalam slot Dunia Buku. Dan kepada para pendengar yang saya hormati sekalian, untuk mendapatkan buku Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati karya Ustaz Muhammad Saleh Abdul Razak ini, boleh didapati seperti yang disebutkan tadi di kedai-kedai buku dan kitab di seluruh Malaysia, MPH Bookstore, Popular Bookstore, begitu juga di online melalui Storm Readers, Laga Biru dan sebagainya.
dengan harga dalam RM30 insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dan kepada para pendengar IKIM FM sekalian, teruskan bersiaran bersama IKIM FM di mana jua anda berada. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.